Hai handsome-nya. Siapa ni, Ustaz Airi ke ni? Ustaz sayang anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ya semua anak murid Ustaz. Saya harapkan kamu dalam keadaan baik, duduk di rumah, jaga kesihatan, amalkan hidup gaya yang sihat. Jangan makan minum sahaja, mesti kena bersukan. Petang-petang bersukan ya. Okey, untuk pagi ini kita belajar dulu. Okey, baik. Al-Maddatul Akhlaq. Seperti biasa, waktu pukul 10.30 hingga 11.30 setiap hari Khamis, waktu belajar mata pelajaran akhlak. Yang diajar oleh ustaz lah. Kelas 6 Abu Bakar dan 6 Omar khususnya. Baik, Ad-Darsul Awal. Mata pelajaran yang pertama. Apa dia? Al-Amanatu wa Didduhal Khiyanah. Ini tajuk yang pertama yang perlu kita pelajari. Baik. Tengok, okey, yang ini, bahagian ini kamu kena tahu dulu. Tajuk besar dia Al-Amanatu wa Didduhal Khiyanah, itu tajuk besar. Dalam tajuk besar ini terkandungnya tajuk-tajuk kecil yang perlu kamu pelajari. Kamu kena fokus dalam tajuk ni. Okay, yang pertama, Ma'nal amanati wal khiyanah, iaitu pengertian amanah dan khianat. Dalam ini kamu akan pelajari pengertian sifat amanah, pengertian sifat khianat. Baik. Kemudian tajuk kecil yang kedua, Dalilul hathi 'alal amanati wa man'il khiyanah. Dalilul hathi 'alal amanati wa man'il khiyanah. Ini tajuk kecil yang kedua. Bahagian ini dalil dia. Dalil suhan kepada sifat amanah dan larangan kepada sifat khianat. Baik. Tajuk kecil yang ketiga, Fawaidul amanati wa awaqibul khiyanah. Fawaidul amanati wa awaqibul khiyanah. Ini tajuk kecil yang ketiga. Maksud dia faedah sifat amanah dan akibat sifat khianat. Dalam ni kamu akan pelajari apa faedah dia. Kalau kita sifat amanah, apa dia? Kalau akibat dia, apa dia? Nanti kita akan masuk. Tajuk kecil yang keempat, Al-Ibaru wal-Izad. Pengajaran dan pembelajaran. Itu biasa, selepas kita belajar mesti kita kena tahu apa pengajaran dia, apa moral of the story dia. Cakap Inggeris konon. Okey, jadi secara empat-empat ni, secara umum yang kamu kena tahu, empat-empat ni kamu akan pelajari dalam tajuk yang pertama ni. Baik, jadi cuba teka. Untuk hari ni ustaz nak fokuskan yang mana satu? Mana? Mestilah nombor 1, betul? Bagus. Baik. Ma'nal amanati wal khiyanah. Ma'nal amanati wal khiyanah. Kalau semua ada buku teks, buka muka surat As-Safha, muka surat 1. Muka surat 1 ya. Baik, kat sini ada sifat yang kita kena tahu pengertian dia bagi sifat al-amanah. Pengertian sifat amanah apa dia? Pengertian dia. Okey, kita baca sama-sama. Adaul huquqi wal muhafazatu 'alaiha. Marratan ukhra, ulang balik. Adaul huquqi wal muhafazatu 'alaiha. Maksudnya apa ni? Maksud dia bawah tu saya dah tuliskan. Okey. Nanti awak boleh tulis dalam buku tulis juga seperti macam ni juga. Okey, makna dia menjaga hak-hak ke atasnya. Okey, sifat amanah ni dia yang kalau ustaz nak jelaskan, dia jaga hak yang wajib dia pelihara. Kalau contoh dia diberikan tugas amanah untuk menjaga sesuatu barang, dia kena jaga elok-elok. Itu maksudnya amanah. Dia menjaga hak diberikan atas kepadanya. Okey? Jelas
Sifat yang kedua lawan dia apa? Al-khiyanat. Al-khiyanat, tafsir kepada al-khiyanat, ghamtul huquqi wa ightisabuha. Ghamtul huquqi wa ightisabuha, berpaling. Ni berpaling, maaf, kerana dia ada problem sikit. Okey, berpaling dari hak-hak ke atasnya. Berpa alif lam nga, berpaling dari hak-hak ke atasnya. Ini tafsiran kepada sifat khianat. Maksudnya khianat ni dia berpaling daripada apa yang perlu dia pegang. Itu maksudnya. Dia mengkhianati, dia ingkar sesuatu benda yang dia janji. Contohnya, baik, wal aminu tatawajadu fihi thalathu khisalin. Maratan ukhra, wal aminu tatawajadu fihi thalathu khisalin. Apa maksudnya? Seseorang yang beramanah perlu ada padanya 3 kriteria, 3 ciri. Senang nak mudah faham, 3 ciri. Ciri-ciri orang amanah. Yang pertama, at-ta'affufu amma la haqqa lahu fihi. Maratan ukhra, at-ta'affufu amma la haqqa lahu fihi, iaitu mengawal diri dari perkara yang tidak berhak kepadanya. Dia kawal diri, maksudnya bukan kepunyaannya dia tak ambil. Itu maksudnya mengawal diri. Dia tidak beramanah, maksudnya dia orang beramanah tu dia tak ambil barang orang lain tanpa meminta izin, ataupun bukan hak dia, dia tak ambil. Dia kawal diri dia, dia berjaya kawal diri. Yang kedua, ciri-ciri dia orang amanah ni, ta'diyatu huquqil akharina duna nuqsanin. Ta'diyatu huquqil akharina duna nuqsanin, iaitu maksud dia memelihara hak orang lain tanpa kekurangan. Ini Ustaz boleh bagi contoh. Misal kata dia pinjam sesuatu barang orang, dia jaga amanah yang dia pinjam tu, kemudian dia pulangkan tanpa rosak dan cacat cela. Ini bagi ciri-ciri orang yang betul-betul amanah. Dia jaga apa yang dia pinjam, ataupun dia jaga apa yang orang bagi dia simpan elok-elok, dan dia pulangkan tanpa ada kerosakan. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hifzul amanati wa adamu tafritiha. Maratan ukhra, hifzul amanati wa adamu tafritiha, maksudnya menjaga amanah tanpa meminta balasan. Ini maksudnya dia jalankan tugas dia. Dia buat sesuatu itu, apa yang dia kena pikul, apa yang amanah yang diberi, dia jalankan tanpa meminta balasan. Dia tahu itu kerja dia. Kalau orang nak bagi, tak apalah, tapi dia tak akan minta. Dia buat apa yang dia patut buat. Kalau orang nak bagi, terpulang, tapi kalau tak bagi, dia tak minta. Ini ciri-ciri orang yang ketiga. Baik, jadi ini adalah ketiga-tiga ni ciri orang amanah. Amalul madrasiyah, kerja sekolah. Seperti biasa, selepas kita menjalankan PDPR ataupun pembelajaran di rumah, maka Ustaz akan berikan kamu sedikit latihan supaya langkah pengukuhan untuk kamu ingat. Jadi sebelum tu ada arahan-arahan yang perlu kamu patuhi, kena ikut. Yang pertama, kamu dikehendaki membaca, ni maaflah membaca berulang-ulang kali sehingga lancar dan betul. Okey, sebelum kamu pergi yang kedua, kamu kena, yang pertama sekali kamu kena buat baca lancar, betul dan lancar. Jangan baca sangkut-sangkut terus nak hafal, tak boleh. Step yang pertama, kena baca lancar dulu, sebutannya betul, barisnya betul, hurufnya betul. Baca 10 kali, 20 kali pun boleh, tak ada masalah.
Baik, arahan yang kedua, kemudian kamu hendaklah menghafal pengertian. Menghafal pengertian tajuk tersebut tanpa melihat buku. Okey, kamu kena hafal daripada baca lancar. Kemudian kamu hafalkan. Apa yang perlu kamu hafal? Iaitu hafalkan pengertian. Contoh pengertian amanah apa dia? Bersama dengan maksudnya sekali. Kemudian pengertian al-khiyanah. Hafalkan maksud dia apa? Bersama dengan makna dia. Bahasa Melayu. Hafalkan tu dua je. Amanah dengan khianat. Apa dia pengertian dia? Okey? Hafalkan lancar-lancar. Yang ketiga, rakamkan suara hafalan kamu dan hantarkan kepada saya, Ustaz Hairi. Jadi kamu dah hafal, dah lancar, dah yakin, kamu rakamkan suara, bagi kat Ustaz. #jujur. Jangan tengok buku, pastikan kamu dah hafal yang kamu rakam tu. Okey, Ustaz nak dengar. Kenapa Ustaz nak rakam suara saja? Kenapa Ustaz tak rakam muka? Video muka kan sekali ada. Tak, Ustaz tak nak sebab saiz dia takut besar. Kalau awak ramai, 2 kelas Ustaz jaga, awak akan dengan Umar. Kalau semua hantar, penuhlah handphone Ustaz. Harap fahamlah ya. Suara pun dah cukup. Yang keempat, setelah berjaya menghafal dalil dengan baik, kamu hendaklah menulis nota di dalam buku tulis akhlak seperti dalam video ini, kecuali arahan. Okey, ini Ustaz Arab jelaslah. Apa kamu dah hafal, dah hantar rakaman kamu, rakaman bacaan kepada Ustaz, kamu kena tulis. Nak tulis apa ni? Okey, tulis yang bahagian awak tulislah hari belah kanan, tarikh belah kiri, tajuk besar dia apa. Tajuk dia besar dia apa? Siapa boleh jawab? Ingat ke tidak? Apa dia? Okey, tajuk besar dia al-amanatu wa ridduhal khiyanah. Saya ulang balik tajuk besar dia al-amanatu wa ridduhal khiyanah. Kemudian ada tajuk kecil dia, bawah dia apa? Tajuk kecil dia yang Ustaz fokuskan tadi apa? Makna, bahagian maknal amanah wal khiyanah. Itu yang perlu kamu tulis. Jangan tulis yang bahagian arahan ni, arahan kerja sekolah ni, tak perlu tulis yang ni. Yang tadi je lah, yang tadi je yang awak kena tulis. Ustaz Arab awak jelas. Kalau tak jelas boleh tanya ya. Okey, nombor 5. Latihan akan saya berikan selepas ini. Ini latihan seperti biasa. Selepas menjalankan aktiviti, kamu dah baca, dah tulis nota. Nanti setiap hujung minggu ada diberikan modul soalan, awak jawab. Okey, awak jawab. Kemudian lepas dah jawab, kalau gunakan kertas A4 tu yang photostat tu, awak potong cantik-cantik, mana bahagian yang boleh potong, lipatkan cantik-cantik, tampalkan dalam buku tulis. Minggu yang sebelum ni pun buat macam tu juga. Tampalkan yang kamu dah buat tu, tampalkan dalam buku tulis. Lipat cantik-cantik, jangan lipat tebal, lipat betul-betul ukuran buku tulis tu. Ustaz harap awak jelaslah, sebab kita pernah buat tahun sebelum ni. Lipat kertas A4 tu ikut ukuran buku tulis. Ikut ukuran buku tulis. Jangan lipat betul-betul kecil je, tengah-tengah aja. Nanti dia cepat tebal nanti buku awak nanti. Ustaz nak ukuran A4. Awak kena ukur dah sebelum awak tampal. Jangan tampal dah letak gam baru nak ukur. Salah. Ukur dulu baru tampal. Kalau tak jelas boleh. Alhamdulillah. Jadi kamu saya harapkan kamu terus bersemangat. Teruskan bersemangat. Jangan sibuk sangat bermain. Kena belajar juga. Main-main juga, belajar pun belajar juga. Manjadda wajada. Siapa yang berusaha nak dapatkan ilmu, dia akan dapat. Siapa yang berusaha nak main, dia akan dapat main. Tapi ingat, kita ni masih dalam PDPR. Kena belajar walaupun kita tidak dapat bersemuka. Jangan bagikan itu sebagai alasan. Macam-macam aplikasi kita boleh gunakan untuk pembelajaran.
Okey, jadi Ustaz harapkan kamu teruskan bersemangat, teruskan jaga kesihatan supaya kamu boleh belajar dengan baik. Jadi selamat belajar ya. Assalamualaikum.